hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada malam ini kita telah pun mendengar banyak dah ucapan daripada pimpinan kita yang walaupun agak tinggi dari sudut ucapannya, tetapi kita yakin mereka yang mengamati isu gugatan kepada perundangan syariah yang berlaku ini memahami apa yang telah pun disampaikan. Dan ambo bila dengar saudara yang berhormat Warahimi ni setiap kali dia berucap galik, tak tahu, tak berasa lama. Dan sepatutnya malam ni pada dia aja untuk menjelaskan kepada kita semua yang hadir pada malam ini, walaupun hujan, kehadirannya sangat ramai. Tu dia kena kecek lagi tu, sebab ada orang tengok secara live, termasuk yang tengok daripada secara online. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat yang hamba baca tadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang bukan dari kalangan kamu sebagai orang dalam. Mereka tidak akan berhenti berusaha untuk mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka suka kamu ditimpa dengan kesusahan. Telah pun nyata daripada mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka kebencian kepada kamu. Dan yang lebih besar, kata Allah, apa yang ada dalam dada-dada mereka itu, yang tersirat, yang kita tak tahu dalam perancangan mereka itu jauh lebih bahaya, jauh lebih besar. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu, jika kamu mahu memahaminya. Ayat ni para hadirin sekalian, Allah Ta'ala ajar kepada kita bahawa kita kena sentiasa berwaspada dengan agenda daripada puak-puak kufar ini. Kita sebut kufar tak apa, kafir tak boleh. Daripada puak-puak kufar yang Allah Ta'ala telah sebut, kalau tubik mulut dia setara tu, hak dalam perut pedas dia jauh lagi lebih berat, lebih bahaya. Ini Allah Ta'ala sebut. Kalau kita tengok sejarah dalam negara kita ni, apabila datangnya orang-orang daripada luar, kalau kita sebut pendatang, dia marah, yang agamanya tidak sama dengan agama kita Islam, diberikan hak yang sama sebagai syarat untuk mencapai kemerdekaan, maka mereka ada hak yang sama. Akhirnya mereka memonopoli ekonomi dalam negara kita. Sekarang ni ekonomi dikuasai oleh mereka. Yang Bumi Putra, yang asal orang Islam, Melayu yang ada dalam negara kita ni, berapa saja penguasaan kekayaan negara ini. Mereka memfokuskan kepada penguasaan ekonomi. Dan Tuan Dr. Mahathir sebut, zaman dulu-dulu dia ingat puak-puak ni nak akak muka pun tak berani. Tapi jauh beza apa yang berlaku pada hari ini. Mereka menguasai ekonomi dan mereka tak berhenti di situ. Akhirnya mereka bergerak daripada kosong. Sekarang ini mereka mendominasi dan menguasai politik dalam negara kita.
Walaupun kita nampak Perdana Menteri, kabinet-kabinet kerajaan pemerintah tu bunyinya macam Melayu jugalah. Walaupun separuh Melayu, separuh bukan. Bunyi macam Islam walaupun sebahagian besarnya ahli-ahli parlimen yang mendominasi mereka dalam kerajaan itu di kalangan yang bukan Islam. Walaupun kita nampak begitu, tetapi kalau kita tengok kepada tindakan-tindakan kerajaan ini, kita tidak nampak bagaimana dia boleh mempertahankan apa yang menjadi kebimbangan kepada kita. Bermula daripada isu kalimah Allah. Ya, memang betul di zaman kita mentadbir, mahkamah putuskan bahawa kalimah Allah ni boleh digunakan oleh puak-puak Kristian. Tetapi kita merayu. Kita tidak berhenti di situ, kita berjuang. Kita mengharapkan keajaiban sebagaimana kita mengharapkan keajaiban pada 20 hari bulan. Tetapi tak ada lagi mahkamah putus, kerajaan tarik balik rayuan isu kalimah Allah. Akhirnya bebas boleh digunakan oleh puak-puak Kristian. Mana mungkin mereka nak guna kalimah Allah? Sebuah agama yang ada ideologi menganggap Tuhan ni ada 3. Ni 3A ke? Tak sabit 3A tak? Sebab parlimen ada 2 minggu lagi, takut tak boleh masuk parlimen. Ideologi agama yang nak guna kalimah Allah ini, dia ada Tuhan 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Sedangkan definisi kalimah Allah, Allah sebut dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahawa Allah itu sa. Tok Guru ni Aziz dia terjemah sa. Dia kata kalau terjemah satu, satu ni regu bagi 2, bagi 3, bagi 4. Sa tak ada lolo-lolo. Orang tak bila sa. Lepas tu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sa maknanya satu je. Itu perkataan yang paling tepat. Ini terjemah tafsir Tok Guru lah. Allahus Samad. Allah tempat untuk kita memohon segala hajat. Semua orang nak hajat apa, nak cita-cita apa pun, minta dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu bandingan yang serupa dengan Allah. Tiba-tiba dia bawa agama, ajarannya ada Tuhan Pak, Mak, Anak, nak guna juga kalimah Allah. Sebab itu kita bantah. Tapi kerajaan ini, zaman inilah tarik balik rayuan kita ke mahkamah untuk merayu keputusan yang boleh menggunakan kalimah Allah. Tak ada cara. Macam Ki Zahid lah tuan-tuan. Tak ada cara, tak ada mahkamah putus. Dia tarik awal lagi. Apa yang berlaku? Sebab itu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Menteri KDN. Dia sebut ada di kalangan pemimpin-pemimpin DAP datang berjumpa dengan dia. Supaya kerajaan menarik balik rayuan di mahkamah isu kalimah Allah. Tapi dia kata, tak, kita akan teruskan juga. Jadi kita tahulah, bila kerajaan Pakatan Harapan DAP 2.0 yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ini, siapa yang telah pun mendesak supaya kerajaan tarik balik isu. Tak boleh nak agak. Inilah realiti kerajaan yang ada pada hari ini. Sama juga dalam isu yang kita duk bising sehari dua ni. Gugatan kepada enakmen jenayah syariah. Negeri-negeri mana kita ada dengar suara daripada Perdana Menteri sendiri, kerah orang supaya pergi ke Istana Kehakiman di Putrajaya, ada tak? Daripada parti PKR ada. Daripada parti UMNO. Duk di mana UMNO sekarang ni? Yang duk sibuk nak mempertahankan perkara ini adalah daripada parti kita. Daripada PAS, daripada Perikatan Nasional.
Seolah-olah isu ini adalah isu yang melibatkan parti. Tak, ini kepentingan umat Islam. Sebab itu kita sedih dan duka cita. Parti seperti UMNO yang kononnya telah pindah perlembagaan dia, letak Islam dalam perlembagaan sewaktu bersama dengan kita, sekarang ni tak berbunyi langsung suara mereka dalam isu ini. Seolah-olah UMNO ni dah tak wujud. Ini perkara kita tak perasan. Yang duk bercakap banyak ni daripada pimpinan kita. Sebagaimana disebut oleh saudara Wang Rahimi tadi, memang waktu kita jadi kerajaan, mesyuarat kabinet satu ketika telah pun meluluskan secara dasarnya untuk kita buat pindaan kepada 355, tetapi akhirnya pimpinan UMNO sendiri yang tekan Perdana Menteri Ma'is Sabri pada waktu itu supaya dibubar awal parlimen, akhirnya tak sempat dibawa ke Dewan Rakyat. Dah kabinet luluh dah. Kalau bukan OSA saya boleh bawa minit mesyuarat kabinet tu. Tapi sebab ni OSA. Tak pasal-pasal pula. Tetapi bila Anwar ambil alih kerajaan, Pakatan Harapan 2.0 ini, kita tak dengar bab 355 ni. Bukan takat kita tak dengar, undang-undang yang sedia ada itu pun seolah-olah tidak ada suara tekanan daripada kerajaan untuk mempertahankan undang-undang syariah dan kuasa Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang syariah. Ini yang kita hadapi pada hari ini, tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita baca ayat tadi, Allah Ta'ala pesan kepada kita. Dalam bab memilih kawan dan teman ini, jangan pilih di kalangan orang yang bukan seagama, seakidah dengan kita. Mendahului mereka yang bukan seagama, seakidah dengan kita akan menyebabkan kita terperangkap. Sebab tu kita PAH ni kita konsisten. Siapa nak bekerjasama dengan kita mesti menerima dasar dan juga ideologi yang kita bawa. Kita pernah bergabung dengan DAP, kita pernah bergabung dengan PKR. Apabila sahaja mereka cuba untuk menolak agenda, untuk memartabatkan Islam, maka kita rela walaupun dari segi untung politiknya kita jatuh. Sebab itu kita tinggalkan DAP, kita tinggalkan PKR. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu zaman kerajaan ini kita dengar macam-macam. Kalau dulu tak berani pun nak bersuara, sekarang ni Dewan Rakyat tengah bersidang, ada di kalangan ahli-ahli parlimen DAP, bila kita bercakap, dia bangkang. Tanpa kita sedar, ada di kalangan mereka bercakap, membawa ideologi perjuangan mereka, nak jadikan Malaysia ini kembalikan kepada kerangka asal katanya sebagai sebuah negara sekular. Maka dia berkait dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Termasuklah keputusan mahkamah yang nak dibuat pada 20 hari bulan ni. Sebab itu saya bersetuju, Warahimi pernah sebut, ini adalah perancangan strategik daripada puak-puak ini yang akhirnya mereka tak mahu lihat Islam ini ditegakkan dalam negara kita. Mereka rancang lama dah, sehingga mereka boleh menguasai tempat-tempat yang strategik dalam menentukan hala tuju perundangan dalam negara kita ini. Usaha yang dibuat oleh Profesor Ahmad Ibrahim dulu seakan-akan sudah tidak kedengaran lagi. Ini yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya juga nak sentuh isu apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Ada orang sebut, dia kata kenapa yang berlaku di Palestin tu orang Hamas pergi serang puak-puak Yahudi.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kata Allah Ta'ala, kami telah menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab bahawa puak-puak Bani Israel ini akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Kali pertama kerosakan yang dibuat oleh puak Bani Israel ini, puak Yahudi ini, sewaktu dalam perang Khaybar. Apabila bala tentera Islam berdepan dengan tentera Ahzab. Yang sungguh menggoncang keimanan termasuk di kalangan para sahabat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Waktu dalam perang Ahzab ni, tentera musuh mari daripada segenap penjuru. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, mari ke atas, mari ke bawah, mari ke kanan, mari ke kiri. Sehingga tentera Islam gementar. Wa balaghatil qulubul hanajir, sehingga jantung-jantung tentera Islam ini hampir nak terjeluak, berdebar tengok tentera musuh mari. Wa tadhunnuna billahi dhununa, maka pelbagai sangkaan kepada janji Allah. Mana lagi janji Allah? Takkan kita nampak cara perang ni mungkin kita akan kalah. Macam yang Warhami sebut tadi, kita faham bukan dia doa, tapi dia nak membangkit semangat tuan-tuan supaya sedar bahawa ini sebuah kebayaan. Mereka bergabung untuk membinasakan undang-undang Islam. Orang Islam ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, Nabi kata, la tanqudanna ural islami urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tathabbatha an-nasa billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akan terungkai sendi-sendi yang menjaga Islam itu satu persatu. Perkara pertama yang berjaya dirombak, dirungkaikan ialah soal hukum. Dan yang terakhir akan dirombak ialah soal solat. Apabila sampai masa tahap undang-undang Islam boleh diperkotak-katikkan, orang cuba nak menafikan undang-undang Islam untuk dilaksanakan dan diamalkan oleh orang Islam dalam negara Islam, maka itu sudah sampai kepada tahap yang melampaui batas. Tetapi kita yakin, sebagaimana keyakinan orang-orang Islam dalam perang Ahzab, apabila Allah Ta'ala sebut hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Allah Ta'ala nak uji orang Islam, nak tengok orang Islam ni setara mana, turun ke tak turun 18 hari bulan ni di stadium, pergi ke tak pergi di istana kehakiman 20 hari bulan. Tapi jangan cari wakil rakyat minta duit tambah pula, letih. Tunjukkan bahawa kita juga ada nilai dan marwah nak menyumbang dengan penuh keikhlasan. Sekurang-kurangnya amal kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela kepada agama. Wasulzilu zilzalan syadida. Allah Taala goncang ujian kepada orang Islam di waktu itu, goncangan yang sangat dahsyat. Di antaranya kerana campur tangan daripada puak Yahudi yang menyebelahi tentera-tentera Ahzab. Padahal mereka bernaung di bawah kerajaan Islam Madinah, pimpinan Nabi. Mereka berjanji untuk taat setia kepada Nabi. Tapi bila sampai masanya, dia berpaling tadah dalam perang itu. Akhirnya mereka menyebelahi tentera musuh. Maka bila tamat perang itu, Nabi SAW mengarahkan kepada Sayyidina Ali untuk membinasakan puak-puak Yahudi di Khaybar. Itu yang disebut bahawa kebinasaan pertama yang dibuat oleh puak-puak Yahudi. Kemudian kita berada pada fasa pada hari ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Summa radadna lakumul karrata alaihim
wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan pada hari ini, setelah mereka menyesal, mereka terkesan dengan tindakan bala tentera Sayyidina Ali pada waktu itu, maka mereka jadi baik sekejap. Dalam Quran disebut summaradadna lakumul karrata alaihim. Ada yang di kalangan ahli tafsir kata mereka insaf sekejap buat Yahudi ini. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada mereka dengan banyaknya harta benda. Wabanin, keturunan Yahudi makin ramai. Dulu orang Yahudi ni tak ramai. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sampai satu masa Allah Ta'ala bagi keturunan dia ramai, harta benda dia banyak, dia menguasai syarikat gergasi, ekonomi dunia dikuasai oleh mereka. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan dijadikan kepada puak Yahudi ini ramai orang yang nak sokong dia. Ramai orang nak sokong dia. Termasuklah yang sokong secara senyap-senyap. Tapi bila jumpa kepada kita, sokong Yahudi, dia kata tak. Padahal dalam website Liberal International tu masih lagi ada. Saya tak kata parti mana-mana. Tapi tuan-tuan tahu dengan sendiri. Secara senyap-senyap terpampang gambar-gambar yang berada di rumah-rumah pimpinan Yahudi. Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Ramai orang nak sokong. Semalam viral satu WhatsApp. Kononnya Timbalan Menteri Pertahanan Israel kata, duk sibuk nak lawan Israel, aku nak tunjuk mesej daripada pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang minta supaya Yahudi perangi Hamas habis-habisan. Ni hak sokong senyap-senyap. Allah Ta'ala sebut memang dia ramai penyokong. Bila 5,000 hingga 7,000 roket tentera Hamas bantai Yahudi Israel, maka Amerika datang dengan armada dia. Perdana Menteri Britain datang sendiri ke Israel. Banyak negara nak bekerjasama dengan Israel. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ramai pengikut dia. Sebelum datangnya satu zaman, kata Allah, ini zaman ini kita sedang lalui. Apabila sampai satu masa, satu zaman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik bagi wahai orang Yahudi, maka kebaikan itu akan kamu dapat manfaat. Tapi kalau sekiranya kamu berbuat jahat, falaha, kamu akan mendapat balasan daripada kejahatan yang kamu lakukan. Bila orang Yahudi makin jahat, maka Allah Ta'ala kata sampai masanya untuk Allah Ta'ala binasakan. Lalu Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Apabila sampainya janji Allah Ta'ala kepada kejahatan yang kedua, kefasadan yang kedua yang dilakukan oleh orang Yahudi, liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Allah Ta'ala akan datangkan dengan bala tentera seperti mana bala tentera pertama yang gagah perkasa disebut oleh Allah Ta'ala, fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Waktu tentera Sayyidina Ali masuk membinasakan Yahudi di Khaybar, Allah Ta'ala sifatkan ibadan lana uli ba'sin syadid, tentera yang cukup menghambakan diri kepada Allah, yang ada ba'sin syadid, yang ada kebengisan, ketegasan, yang hebat, yang ganas, bukan pengganas, yang uli ba'sin syadid, fajasu khilalad diyar. Dia membunuh orang-orang Yahudi, mengusir keluar orang Yahudi daripada itu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bila menafsirkan ayat ini, selagi mana tak sampai kepada tahap bagaimana orang Islam imannya kuat, persiapannya rapi, persiapan dari segi fizikal, mental, materialnya kuat, maka selagi itu Yahudi tidak boleh ditewaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak sebut, kalau di luar negara sana,
Sepatutnya umat Islam bila melihat orang-orang Hamas, orang Israel dibantai, kita kena satu suara. Tapi apa yang berlaku dalam negara kita ni, nak buat himpunan Minggu Palestin di sekolah pun bising puak-puak kufar. Inilah puak yang sedang mendominasi negara kita. Keluar daripada mulut-mulut mereka itu kebencian kepada apa yang kamu buat untuk membela Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada dalam dada mereka jauh lebih hebat. Jauh lebih bahaya. Allah Ta'ala minta supaya kita sedar. Di antara bahayanya termasuklah bahaya mengganggu gugat keharmonian hak negeri-negeri untuk menggubal undang-undang syariah. Undang-undang jenayah syariah. Kalau kalah ni, maka tak ada apalah. Kita duk berjuang nak buat hudud, kisah, takzir ni, tak usah bercakap. Sebab dah hilang kuasa untuk menggubah undang-undang. Mulut mereka zahir. Orang Yahudi, orang pakai macam ni, orang pakai macam ni, pergi sekolah, budak-budak bawa pistol air, pistol mana je. Oh, dia kata tak boleh ni, ekstrim, ganah. Di kalangan menteri-menteri yang ada dalam kerajaan pada hari ini. Macam-macam dia tuduh kepada kita. Kalau Perikatan Nasional memerintah negara, negara jadi negara Taliban. Kalau Perikatan Nasional memerintah negara kita, maka kuil wak-wak Siam ini akan diruntuhkan. Tak ada apa pun tindakan. Tapi kalau pimpinan kita bercakap tak tentu ke mana lagi pun, sudah didakwa jam 3 pagi boleh ditangkap dan dimasukkan ke lokap, akhirnya didakwa di mahkamah. Ini kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi kalau puak-puak ni bercakap menyentuh 3A, tak ada apa pun tindakan. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena ada kesedaran yang tajam dalam membaca masa depan politik negara kita. Generasi yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita ini dan kerangka negara yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita ini mestilah yang boleh menjamin soal agama yang paling nombor satu sekali. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dalam Dewan. Ada di kalangan ahli parlimen DAP ni, dia boleh tafsir ayat Quran ikut cara dia. Dia kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Maka kalau kita pembangkang ni nak tukar kerajaan, insya-Allah bertukar dalam masa terdekat ni, insya-Allah dengan berkat doa tuan-tuan semua, maka itu telah langgar ayat Quran dia. Dia tu kufar lagi. Dia tu tak mengucap pun lagi. Tapi dia kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dia Allah pun tak taat, Rasul pun tak taat. Suruh kita rakyat taat kepada pemimpin. Ini jadi masalah. Hari itu yang hormat Menteri Besar Kedah dah minta maaf dah. Tapi tetap didakwa. Menteri Undang-Undang kata minta maaf tak boleh menghapuskan kesan. Dia didakwa. Hak ni, ahli parlimen DAP minta maaf, tak ada bunyi lagu mana status siasatan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita nak harapkan kepada puak-puak ni untuk terus mentadbir negara kita ini, maka kita akan nampak banyak lagi kerosakan yang akan berlaku pada masa depan. Sebab itu, orang Islam perlu ada kesedaran tanpa mengira apa pahaman politik dia. Kita kena bersatu kerana matlamat kita sama. Jangan kita biarkan negara kita ini menerima nasib sama sebagaimana saudara-saudara kita di Palestin. Mula-mula mari sebagai pendatang Yahudi ini. Visa pun, dalam cok visa itu pun ditulis, nak taat setia kepada kerajaan Palestin. Lama-lama mereka menguasai ekonomi. Dia ada duit banyak, dia beli tanah-tanah orang di Palestin. Dia berkuasa. Satu taman tu semua orang Yahudi belakang. Kalau ada pilihan raya PBT pula, sebagaimana Pakatan Harapan duk sibuk-sibuk sebagai agendanya nak buat pilihan raya PBT, pilihan raya peringkat kerajaan tempatan. Kalau ada pilihan raya di peringkat kapung, puak dia benar. Ada pilihan raya di peringkat dom, puak dia benar pasal puak dia kau ramah. Orang kita kau lari belakang dah tanah, jual belakang dah. Akhirnya
negeri dikuasai oleh dia, negara dikuasai oleh dia, orang Palestin terpaksa menjadi pelarian dalam negara asalnya milik orang Palestin, milik umat Islam. Ini tuan-tuan, kita kena sedar. Jangan kita biarkan puak-puak ni terus berusaha untuk mengambil secara licik tanah air kita, dan kita belajar daripada kesilapan lampau untuk kita merangka strategi. Di antara strategi yang paling ampuh ialah orang Islam, orang Melayu, orang asal ni mesti bersatu untuk mempertahankan hak agama kita, hak bangsa kita, hak penduduk asal negara kita, dan hak bumi putera yang ada dalam negara kita ini. Puak-puak ni tuan-tuan, dia tak kira, asalkan dapat apa yang dia nak, dia tak peduli. Dalam keadaan sekarang ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka kuasai dah ekonomi negara kita. Dan mereka sedang berusaha untuk menguasai politik negara kita secara sepenuhnya. Sebab tu di antara cita-cita DAP ni tuan-tuan, dia nak apa? Dia nak satu masa nanti di kalangan puak-puak dia ni yang jadi Perdana Menteri. Maka ramailah barwa-barwa yang kononnya agama macam agama kita, tetapi menjadi alat kepada parti ini untuk mencapai cita-citanya menguasai negara ini. Dan sudah pasti dalam keadaan sekarang ni pun semua orang tahu bagaimana perlembagaan dia. Dia tak peduli orang Melayu nak marah, orang Islam nak marah, sebab dia tak harap undi daripada orang Melayu, orang Islam. Dia mengharapkan undi daripada bangsa yang lain. Sebab itu perkataan nak mewujudkan negara sekular dalam perlembagaan dia sampai hari ini dia tak ubah. Dan dia pertegaskan lagi dalam deklarasi setapak untuk memberi kesamarataan kepada semua penduduk di Malaysia ini. Tidak ada lagi istilah keistimewaan kepada bumi putera Melayu dan bumi putera Sabah Sarawak. Nak bagi kesamarataan, maka apa akan jadi? Kita akan lihat nasib kita kalau kita tak berubah pada hari ini. Kalau kita tidak bangkitkan kesedaran ini, kita akan jadi macam mana orang Islam di Palestin jadi. Wal'iyazubillah. Sekian daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.